وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Terima kasih ucapkan Tuan Haji Zainuddin, yang dikasihi tetamu-tetamu kita pada hari ini, staf-staf daripada Wisma Felkra, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Semoga Allah berikan kesihatan, Allah berikan kerahmatan, Allah berikan ganjaran, Allah berikan kepada kita ihsan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala ni menilai amalan kita yang tidak seberapa. Allah Subhanahu wa taala mengambil kira kepenatan kita, kesusahan dan kesukaran kita, walaupun tidaklah sebanyak mana, tetapi ganjarannya melipat ganda. Hari ini waktu yang ringkas sampai pukul 2 ya. Time makan ni, time rehat. Kebetulan tajuk dia bagi Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ni cerita sejam memang tak ada lah. Setiap tahun ada tajuk ni, setiap tahun orang bincang. Masuk saja bulan Rejab, hari ni dah masuk bulan Syaban. Hari ni 1 Syaban, dah masuk bulan Syaban. Bulan paling banyak sekali Aisyah kata Nabi puasa. Maka kita training lah puasa pada bulan ni untuk sampai bulan Ramadan. Tapi kalau setakat training puasa, dia sama macam kanak-kanak pada zaman sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sebab kanak-kanak zaman Nabi pun dia puasa. Kata hadis Rabi' bin Muawis, kanak-kanak pada zaman Nabi pun puasa. Maka kita ni masuk bulan Syaban, kita target lebih sikit. Ramadan bulan Quran, kata Imam Syafi'i. Amalan yang paling baik dalam bulan Ramadan ialah Quran. Bahkan para ulama yang ahli zikir, yang orang rajin duk berzikir pun, bila bulan Ramadan dia tak berzikir dah. Dia berzikir dengan Al-Quran. Dia baca Al-Quran, banyak-banyak Al-Quran. Sebab itulah dinamakan Syahrul Ramadan huwa Syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Tapi nak pergi sampai tahap bulan Ramadan boleh khatam Quran tak senang kalau kita tak train. And kalau bulan Ramadan sini ada buat tadarus tak? Ada buat tadarus. Dia bagi kumpulan kan? Bagi kumpulan. Kumpulan ni baca 1 juzuk ke setengah juzuk ha. Kumpulan ni baca setengah juzuk kan? Yang kumpulan satu ni dia baca tak yang kumpulan ni punya ayat? Tak ha? Betul tak? Dia baca tak baca? Kalau 1 juzuk dia bagi 4. Kumpulan ni baca berapa muka surat, kumpulan ni baca berapa muka surat, kumpulan ni baca berapa muka surat. Sebab apa buat macam tu? Sebab kalau tak bagi lambat habis kan? Tu belum kira ustaz pening kepala lagi. Bila mana orang bayar report, ustaz nak tukar kumpulan kami lambat. Tu pun masalah juga. Tapi yang khatam Qurannya, yang khatam Quran tu bukan kita. Sebab kita baca sikit. Yang khatam Quran tu ialah apa dia? Surau yang khatam Quran. Kita tak khatam. Cukup 4 grup tu. Sebab itulah dia hanya majlis meraihkan. Bagi kita ada seronok, ada suasana. Yang mana tak baca, balik tambah baca. Itu nak masuk bulan Ramadan. Ni bulan Syaban, mana kita kena baca lah sikit-sikit. Train. Bagi laju sikit kita baca. Bukan laju tu tak ikut tajwid. Laju bagi senang. Rasa ayat Quran tu macam nutqi, kita punya sebutan tu dah selari dengan lidah kita. Senang kita sebut. Cakap dengan orang pun bunyi Arab kan? Orang tanya daripada mana, bunyi pun ana enta lah habis dah.
berasal lah, dan macam-macam. Dia punya kata-kata, bukan nak suruh bagi Arab, tapi dah jadi mulut macam tu. Sebab nak dekat dengan Al-Quran. Baik, hari ni cerita tentang Isra' Mi'raj. Ringkas dalam masa 40 minit, dah tinggal 45 minit. Isra' wal Mi'raj ni Nabi cerita, Nabi turun daripada selepas di Sidratul Muntaha, Nabi jumpa dengan para sahabat. Nabi cerita dalam keadaan suruh dekat tu sah. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas. Satu peristiwa di mana ayat Quran sebut, dan tidaklah apa yang kamu lihat itu kamu turun, kamu cerita, pasti timbul fitnah. Ayat Quran sebut. Maka Nabi turun dalam keadaan Nabi cerita kepada para sahabat, dan ulama hadis cek balik berapa banyak sahabat cerita balik ke orang lain. Lebih kurang dalam 16 hingga 20 orang sahabat Nabi yang cerita balik ke orang lain. Okey? Jadi kisah ni kisah yang mutawatir. Tak mungkin para sahabatnya ramai berpakat untuk bohong kisah ni, tak mungkin. Bila diceritakan kepada orang, ada hadis Anas bin Malik, ada Jabir ibnu Abdullah, ada Abu Sa'id Al-Khudri. Dia dengar daripada Nabi macam ni, yang ni dengar pada Nabi macam ni, yang ni dengar pada Nabi macam ni. Dia cerita ke orang. Bila kita tengok, kadang-kadang cerita tu ada sikit beza. Sikit beza. Bila sikit beza, ulama hadis kemudian dia kumpul, dia compile, dia jadikan satu cerita. Dimulakan dengan kisah Nabi SAW. Nabi duduk di rumah. Ni ada riwayat daripada Anas bin Malik. Satu lagi riwayat kata Nabi duduk di Hijr Ismail. Kita pergi Mekah, sebelah Kaabah tu, dia ada macam lengkung bulat tu. Lengkung bulan sabit tu. Kita boleh masuk semayang dalam tu. Hijr Ismail tu memang asalnya Kaabah. Kaabah dulu bukan bentuk petak macam sekarang ni. Dulu bentuk dia separuh petak, satu lagi dia macam bulat. Tak ada orang kata apa? Bentuk macam mana? Melengkung? Ada? Tak ada. Itu jauh sangat. Selesai boleh lukis ni? Boleh kan? Dia macam ni lah cerita. Macam kubah. Straight bawah, dia melengkung macam tu. Lepas berapa kali renovate dengan banjir dan sebagainya, Kaabah jadi petak segi. Kemudian dia ada Hijr Ismail lengkung situ. Setengah riwayat kata Nabi duduk di Hijr Ismail. Setengah riwayat kata Nabi duduk di rumah. Hadis ni dua-dua sahih. Nabi duduk di rumah, kemudian Nabi nampak Jibril turun, Jibril selak atap rumah Nabi. Kita kena faham hadis. Bila mana ada cerita yang Nabi tak pernah kata larang, biasanya Nabi tak larang, maka perbuatan tu boleh. Ni dalam pengajian hadis. Kalau Nabi cerita apa-apa, kita dengar cerita pelik sikit tu, Nabi tak larang, tak kata cerita ni jahat, tak kata dia buruk, maka kata boleh. Tapi dalam kes ni, Jibril turun buka atap rumah Nabi. Dalam kes ni tak semuanya boleh. Apa maksud saya kata boleh tak boleh ni? Bila malaikat buka pintu rumah Nabi masuk ke bumbung atap, ada setengah ulama kata, maka dibolehkan kita nak masuk ke rumah orang, panjat ke atas atap. Sebab Nabi tak pernah larang, tak pernah kata Jibril telah memasuki rumahku melalui atap. Wahai umatku, jangan kau masuk melalui atap. Kalau Nabi kata macam tu baru tak boleh. Tapi Nabi tak kata. Tapi majoriti ulama kata tak boleh lah, jangan dapat perangai gitu. Buka atap, Jibril turun, masuk ke jumpa Nabi. Kemudian Jibril belah dada Nabi SAW. Ni hadis riwayat Anas bin Malik. Belah dada Nabi. Jibril bawa mai teko. Teko berupa emas. Kita dilarang, haram ambil guna teko emas ataupun perak. Beli cawan, beli teko, jangan beli emas dan perak. Pi kat Langkawi nak beli apa, kopal korong ke apa, tak apa. Nak beli besi tembaga tak apa. Nak beli apa buluh pun tak apa. Emas dan perak tak boleh. Hadis ni cerita Jibril saja boleh. Jibril bawa teko mah, dalam teko mah ada air Zam-Zam.
Air Zam-Zam kemudian dibasuhnya dada Nabi SAW. Yang ni pun ulama bincang, betul ke Nabi dibelah dada? Nabi berapa kali belah dada seumur hidup? Ada setengah kata sekali, ada setengah kata 2 kali. Yang kata 2 kali tu dia kata sekali lagi waktu Nabi waktu kecil, waktu Nabi di bawah peliharaan Halimah, Halimah As-Sa'diyah. Waktu tu ni Nabi dibelah dada Nabi. Nabi kata, aku nampak diberikan hikmah dan keimanan, dibersihkan dadaku. Lalu dicantumkan semula dada Nabi SAW. Kemudian Jibril pegang tangan Nabi SAW. Bila pegang tangan Nabi, Jibril bawa Nabi keluar daripada rumah. Jibril bagi jumpa Nabi dengan binatang nama Buraq. Famous, semua orang tahu. Berulang tiap-tiap tahun, saya bagi laju sikit. Jumpa binatang nama Buraq. Buraq ni warna putih. Dia ada jambul. Ada hadis juga sahabat cerita, ada Anas bin Malik, dia tak cerita Buraq macam mana. Hadis lain dia cerita Buraq ni jambul dia macam kuda. Dia ni muka dia, dia lagi besar daripada keldai. Keldai kita pernah tengok keldai? Dongki. Pernah kot. Duk main kecil-kecil dulu kat dongki. Dongki tu lagi besar daripada dongki, lagi kecil daripada baral. Baral pernah tengok? Baral pernah tengok? Sanusi? Tak pernah tengok. Baral orang Melayu memang tak pernah tengok. Piramid seorang yang pernah tengok. Sebab tu dia sebut baral. Tak ada. Dia saiz dia macam tu. Warna putih. Bila Nabi naik di atas Buraq, ketika Nabi naik di atas Buraq, Buraq tu masih lagi belum kenal lagi siapa Nabi. Jibril yang perkenalkan sesungguhnya dia adalah Nabi dan lebih mulia daripada Nabi, semua Nabi serta para malaikat. Maka ketika itu barulah Buraq bergerak terus langkah dengan sepantas kilat ke Baitul Maqdis. Maka inilah kena dengan ayat surah Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah. Para ulama tafsir kata bukan nabi-nabi, Allah yang bawa Nabi. Bukan Nabi yang hebat waktu ini, Allah yang hebat. Maha suci Allah. Bila sebut tasbih ni, apa maksud tasbih? Tasbih bila kita sebut, kita nak cerita tanzihu min kulli su', membersihkan Allah dari segala kekurangan. Kita tengok benda cantik, kita bangun malam, buka-buka tingkap, nampak bulan purnama. Cantiknya. Tak ada orang boleh buat bulan purnama. Kita sebut subhanallah. Tengok benda cantik, sebut subhanallah. Tengok ciptaan Allah yang cantik, subhanallah. Subhanallah dulu, bukan OMG. Sebut perkataan subhanallah dulu. Subhanallah. Itu sebagai tanda keimanan. Maka subhanalladzi asra bi'abdihi. Asra bermaksud perjalanan. Ni ayat tentang Isra saja. Surah Isra ayat tentang Isra. Tentang Mi'raj, ayat dia dalam surah An-Najmi. Beza. Dalam surah An-Najmi, Mi'raj dan Isra berbeza. Isra daripada Makkah, Nabi naik menuntau pula dah. Nabi naik Buraq terus ke Baitul Maqdis. Dalam perjalanan Nabi singgah beberapa tempat. Dalam beberapa hadis cerita Nabi singgah antaranya Madinah. Madinah dulu dan hari ini sebut Darut Taibah. Kita pergi Madinah. Dulu nama Madinah apa? Yathrib, kan? Yathrib. Ataupun orang panggil Darut Taibah. Darut Taibah.